TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ilan Najah 20 Wahid wa 20. Baiklah, hari ini kita nak belajar salah satu madah yang sangat penting dalam SPM iaitu Dirasat Islamiyah. Sebelum tu, seperti biasa jangan lupa amalkan SOP kita. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman. Sebab ialah kadang-kadang kita kan pegang macam-macam, pegang itu, pegang ini, kan? Baiklah. Jap, sebelum tu korang kenal tak cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini? Tak kenal kan? Jadi jom kita saksikan profil guru kita hari ini. Okey, cuba tengok cikgu kita ni handsome ke tidak kan? Itu dalam gambar, depan mata lagi handsome. Jadi jom kita jemput guru kita. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cikgu datang dari mana cikgu? Saya datang daripada Besut, Terengganu. Oh, Besut. Besut, Terengganu. Bergerak daripada Besut? Daripada semalam. Semalam Alhamdulillah cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di studio. Sama-sama. Untuk subjek Dirasat Islamiyah. Betul cikgu Ya. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit tentang subjek kita ni sebab yalah ada orang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan subjek kita. Silakan. Terima kasih kepada Luqman. Dirasat Islamiyah, turas ataupun turas Dirasat Islamiyah, ringkasannya TDI, adalah satu subjek yang penting sekarang ini dalam SPM. Dan ianya banyak, di dalamnya ada banyak komponen. Baik cikgu, sebelum tu terlupa pula untuk kita amalkan SOP dahulu cikgu. Ya, boleh. Okey, yang pertamanya jangan lupa untuk kita pakai cecair pembasmi kuman. Ya. Silakan cikgu. Saya pakai dahulu. Okey, kemudian cikgu dan kemudian barulah kita boleh cabutkan kita punya pelitup muka. Cuma jangan buang merata-rata cikgu kita simpan di tempat yang selamat seperti poket kita pun bolehlah supaya tidak orang kata menjadi sampah di tempat lain. Baik cikgu. Jadi teruskan tentang subjek kita. Di dalam turas Dirasat Islamiyah ni untuk makluman Luqman, dia ada 4 komponen yang utama. Yang pertamanya berkaitan tentang akidah, yang keduanya berkaitan tentang akhlak, yang ketiga fiqh dan yang keempat berkaitan dengan sirah. So keempat-empat ini akan ditanya dalam soalan SPM nanti insya-Allah. Satu subjek bahagi pada 4 tadi. Ada 4 komponen. Baik. Cumanya pada hari ini kita nak fokus kepada mana cikgu? Pada hari ini kita akan fokus kepada bidang yang keempat iaitu bidang akhlak. Akhlak. Okey, baik cikgu. Jadi sebelum tu kita nak kenal dahulu cikgu dengan murid-murid kita. Silakan. Boleh Ya. Jadi jom kita kenali siapakah murid-murid kita. PM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Maisara binti Mahadi, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Kepentingan mempelajari ilmu akhlak adalah dapat mempraktikkan akhlak yang terpuji dalam kehidupan seharian di samping menjadi contoh tauladan kepada insan lain supaya sama-sama dapat mengamalkan akhlak yang baik dalam kehidupan sekaligus meraih mardatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukil Syamil Aiman bin Masdi Amram, calon SPM 2021, Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Ilmu akhlak penting terutamanya pada zaman sekarang yang penuh dengan cabaran dalam menghadapi gejala sosial. Selain itu, ianya perlu bergerak seiring dengan ketinggian ilmu dan intelektual seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Jahafiz Daniel bin Wan Johari, calon SPM 2021 dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Jadi, kepentingan mempelajari ilmu akhlak adalah kerana ilmu akhlak merupakan ilmu asas fardu ain yang mana tidak diterima ibadah seseorang melainkan akhlak dan adab hatinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mendapat ganjaran pahala dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Okey, marhaba ila bernamij Tariq ila Najah 20 Wahid wa 20. Okey, jangan lupa sekali lagi untuk kita amalkan SOP. Yang pertama, jaga penjarakan fizikal. Yang kedua, jangan lupa pakai pelitup muka. Dan yang ketiga, pakai juga cecair hand sanitizer. Baik, jadi kita hari ini, kita nak tahu juga siapakah murid pilihan pada hari ini. Jadi jom sama-sama kita tengok siapakah yang terpilih pada hari ini. Okey, baik. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum, boleh dengar kata? Assalamualaikum, baik. Alhamdulillah. Segak-segak belaka ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segak-segak belaka ya. Sihat semua ya? Sihat. Okey, baik. Jadi insya-Allah hari ini kita nak belajar tentang subjek Dirasat Islamiyah. Baik, cantik, ada 3 lelaki, 3 perempuan. Okey Ustaz. Okey. Jadi saya rasa tanpa buang masa, mungkin Ustaz boleh mulakan kelas pada hari ini. Okey, terima kasih kepada Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ini insya-Allah kita akan Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas, Ya. mungkin kita boleh kenalkan dulu murid-murid kita. Okey, di sebelah itu kita ada Muhaimin. Okey. Kita ada sebelah kanannya adalah Nu'man. Okey. Kemudian yang ketiga ni Imran. Kesemua mereka ini adalah merupakan pimpinan pelajar di sekolah. Di Okey. bawah pula di sana adalah Izzah. Okey. Izzah Akilah. Sebelahnya adalah Maisara. Dan di sini adalah Sumayyah. Okey, cantik-cantik handsome belaka Ustaz. Okey, cantik-cantik semuanya. Okey Ustaz, silakan. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan sedikit satu komponen yang begitu penting dalam subjek Turas Dirasat Islamiyah. Kod kertas dia adalah 5304 untuk SPM. Baik, bila kita bercakap tentang pembelajaran turas ya Man, sebenarnya pelajar di sekolah kita didedahkan dengan pengajian kitab turas yang telah pun diwarisi oleh ulama-ulama yang terdahulu. Kita hadapkan kepada mereka teks-teks kitab yang terdahulu untuk mereka hadam dan mereka praktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Dan tentunya matlamatnya untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan akhirnya menyumbangkan ke arah meningkatkan ketamadunan bangsa dan kesejahteraan rakyat demi untuk dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Betul. Ini adalah satu hasrat untuk kita membentuk pelapis ulama Rabbani dan cendekiawan Islam. Akhirnya nanti kita akan lahirkan para pelajar yang bukan sahaja pintar intelektualnya, pintar akademiknya, tetapi mereka juga boleh berijtihad mengikut masalah semasa berdasarkan kefahaman agama yang mereka ada, yang mereka dalami ketika di waktu sekolah menerusi pengajian kitab turas. Baik Aiman. Luqman. Ya, saya. Biasa cikgu. Biasa. Al-Madkhal il-Madah, kita teruskan kepada pengenalan bagi madah kita, iaitu Ad-Dirasat Islamiyah Turasiyah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita ada 4 komponen yang utama. Yang pertamanya ialah akidah, yang kedua ialah fiqh, yang ketiga akhlak, yang keempat sirah. Maka hari ini kita akan kaji dan kita akan bahaskan berkaitan tentang komponen akhlak pada hari ini. Seterusnya, bila kita bercakap tentang akhlak, tentunya kita akan menggunakan, tuan-tuan dan puan sekalian, menggunakan kitab Bidayatul Hidayah. Oh, yang ada di tangan saya cikgu Ya, ya. Oh, Bidayatul Hidayah. Dalam slide pun ada gambar dia, Bidayatul Hidayah, dan memang kitab ini kita bekalkan kepada semua pelajar di sekolah. Dan sebenarnya dalam kitab ini dia merangkumi 3 bahagian yang utama. Semuanya berkaitan tentang adab-adab kehidupan seharian kita. Yang pertama berkaitan tentang adab kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, adab kita meninggalkan maksiat. Yang ketiga, berkaitan tentang adab pergaulan kita sesama dengan makhluk, sesama manusia, saya dengan Luqman. Dan juga ada. Dan juga adab kita dengan pencipta kita. Ya, betul. Dan tentunya pengarang bagi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ataupun famous kita kenalkan dengan Al-Imam Al-Ghazali. Seterusnya kita lihat pula dari sudut format pentaksiran. Peperiksaan SPM ni ada berapa kertas? Mungkin ini yang menjadi igawan para pelajar. Dia orang nak tahu ada berapa kertas untuk TDI ini. Ringkasan dia TDI.
Dia ada dua kertas. Kertas yang pertama, kertas ujian secara bertulis, iaitu ada jenis soalan objektif, ada soalan subjektif. Dan di dalam dalam ujian bertulis ini dia ada bahagian A. Di dalam bahagian A ini ada 20 soalan, 20 markah, dan bahagian B ada 4 soalan subjektif, 80 markah. So all together making 100 markah. Alright. Kemudian kita ada kertas dua, Luqman, iaitu kita nilai dari sudut hafazan dan juga assignment yang kita bekalkan kepada pelajar. Hafazan ni macam mana cikgu hafazan ni? Hafazan ni dia kena hafaz matan-matan dalam kitab. So dalam dua tugasan ini, assignment dan juga hafazan matan, maka para pelajar juga akan dibekalkan dengan 100 markah juga. Semuanya 100 markah. Kalau di dalam ujian bertulis, kita nilai dari sudut ingatan pelajar, kefahaman pelajar, dan juga kita nilai dari sudut bagaimana pelajar mengaplikasikan. Dalam soalan nanti ada soalan-soalan yang kita minta diaplikasikan terhadap apa yang dia belajar. Nah, dan seterusnya, kalau kertas 2 kita lebih nilai dari sudut hafazan dan juga nilai-nilai murni yang ada dalam kitab tadi. Alright. Ni secara ringkaslah kan. Baik. Kita pergi secara ringkas pengenalan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab ini begitu famous dalam kalangan ulama tasawuf kerana banyak membincangkan bagaimana kita membina adab dalam diri kita. Dan untuk pengetahuan kita, kita ada 3 bahagian utama dalam kitab ini. Bahagian yang pertama iaitu bahagian ketaatan. Berkaitan tentang bagaimana adab kita melakukan amal ibadat seharian. Antaranya adab solat, adab bangun tidur dan sebagainya. Bahagian yang kedua, kaedah meninggalkan maksiat secara zahir dan batin. Dan bahagian yang ketiga ialah adab pergaulan sesama makhluk dan juga sesama dengan pencipta. Okey, Luqman. Islam Okey. Semua ada adabnya. Semua adabnya. Alright. Seterusnya, tadi kita kenal tentang kita masuk sekejap tentang kitab. Sekarang kita masuk pula secara ringkas biografi Imam Al-Ghazali. Baik. Nama yang diberi ialah Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Baik. Gelaran yang diberikan kepada Imam Ghazali ini adalah Abu Hamid. Dan At-Tusi ini adalah nisbah kepada penempatan di sebuah komuniti di Iran pada waktu ketika dahulu. At-Tusi. Okey. Kalau Ustaz duk besut, Al-Besut lah. Al-Besuti. Gitu. Dan Imam Al-Ghazali ini di peringkat awalnya dia belajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Iraq. Dalam perjalanan ilmiah dia musafir, dia menuntut ilmu, tentulah banyak tuan-tuan guru dia, Luqman. Tapi yang kita boleh sebut di sini antaranya talaqi fiqh bersama dengan Imam Ahmad bin Muhammad Az-Zarqani, dan juga dia melanjutkan pengajian di Jurjan bersama dengan Imam Abu Nash Al-Ismaili. Ada juga Imam Al-Haramain menjadi tuan guru Imam Al-Ghazali. Karya-karya terkemuka Al-Imam Al-Ghazali antaranya ialah Al-Wajiz. Al-Wajiz ni berkaitan tentang fiqh dan usul fiqh. Kemudian Ihya Ulumuddin. Ini kitab-kitab semua ini kitab yang famous dalam kalangan kita. Popular. Minhajul Abidin. Dan kitab yang kita akan bahaskan pada hari ini kitab Bidayatul Hidayah. Ketiga-tiga ni Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah ini semuanya berkaitan tentang akhlak, adab dan juga tasawuf. Imam Al-Ghazali digelar sebagai Hujjatul Islam kerana kepetahan beliau dalam mempertahankan dan menunjukkan Islam itu dikagumi oleh orang ramai sehingga digelar sebagai Hujjatul Islam. Okey, seterusnya. Ia bukan ingat Ustaz Ya. Barangkali dia tanya dalam peperiksaan. Kalau tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Okey, sebelum kita masuk kepada pengajian kita tengok dulu sukatan silibus berdasarkan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kalau di tingkatan 4, kita akan fokus kepada bahagian yang pertama, iaitu adab melaksanakan ketaatan. Adab melaksanakan ketaatan antaranya, kalau Luqman boleh tengok di hadapan kita ini, ada adab bangun tidur, adab masuk tandas, adab berwuduk, mandi, tayamum, banyak sangat. Ini antaranya. Antara yang kita boleh masukkan dalam slide inilah, kan? Tapi saya rasa kalau bangun tidur ni kadang-kadang ada orang tak buat adabnya. Nanti kejap lagi kita tengok. Okey, Ustaz. Kejap lagi kita tengok. Baik. Bahagian yang kedua untuk tingkatan 5. Antaranya kita masuk cara meninggalkan maksiat. Ada 2 fasal, fasal maksiat zahir dan juga secara batin. Maksiat zahir ni antaranya bagaimana kita menjaga mata kita, telinga kita,
lidah kita, perut kita. Perut kita kena jaga, Luqman. Kena jaga juga? Kena jaga. Terasa saya, Ustaz. Ada adab dia. Ada adab dia? Okey, itu saya nak adab dengar dia. nanti. Baik. Fasal yang kedua ialah fasal bagaimana kita meninggalkan maksiat batin. Seperti hasad, dengki, riak, ujub, takbur dan kebanggaan dan pelbagai lagi lah. Alright. Ini sukatan. Tetapi Luqman, kenapa kita perlu belajar adab? Betul tu. Sebab hari ni ramai orang dia lupakan adab. Hari ini ramai orang yang nampaknya hakis dia punya adab dalam diri dia. Betul, betul. Al-Imam Malik menyebut kepada salah seorang pemuda Quraisy, kalau kamu nak belajar ilmu, belajarlah terlebih dahulu adab. Kerana apabila kita menghiasi diri kita dengan adab, kita mencantikkan diri kita dengan adab, maka ilmu itu, Luqman, yang sifatnya cahaya, mudah untuk masuk dalam jiwa kita. Oh, patutlah kadang-kadang kita rasa susah nak hafal. Barangkali mungkin sebab adab, Ustaz. Adab itu nombor satu. Betul. Imam Ibn Mubarak menyebut kepada pelajar-pelajar dia belajar ilmu dia belajar adab 30 tahun. Adab saja? Adab saja 30 tahun. Berbanding dia belajar ilmu 20 tahun. Ini membuktikan bahawa adab itu begitu penting. Kerana ulama menyebutkan bahawa adab ini sumber kepada keberkatan. Kita belajar ilmu, kita nak bekerja, semuanya nak keberkatan. Semuanya nak kepada penambahan kebaikan. Maka penting, Luqman, adab itu penting. Jadi Ustaz, adakah saya sudah cukup beradab di depan Ustaz? Sudah ya? Alhamdulillah. 100%. Okey, teruskan Ustaz. Seterusnya, kita masuk kepada bab yang pertama, iaitu adab fi adabi istiqazi minan naumi, iaitu adab kita bangun tidur. Kadang-kadang kita nak tahu juga apakah adab yang sebenarnya bila kita bangun tidur, kan? Ya, betul. Baik, yang pertama sekali kita mulakan daripada bawah ini, fajtahid an tastayqiza qabla tulu'il fajri. Maka kita kena bersungguh-sungguh untuk bangun sebelum subuh. Lagi-lagilah kita di bulan Ramadan. Di bulan sekarang ini kita nak mengejar malam Al-Qadar dan sebagainya. Dan kita harus bersemangat bangun sebelum subuh. Dan kajian sains menunjukkan bahawa apabila kita ni bangun sebelum subuh, kita ni akan mudah jadi cergas. Itu kajian sains. Maknanya kajian sains menepati saranan ulama yang terdahulu. Betul. Keduanya, wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala. Maka hendaklah bila kita bangun pagi itu, kita bangkit daripada tidur, perkara pertama yang harus terlintas dalam jiwa kita dan lidah kita ialah zikrullah ta'ala. Kita kena mengingati Allah. Ingat kepada Allah. Maka kadang-kadang kalau kita bangun tidur, kan, Luqman, apa yang kita buat mula-mula? Kalau saya nak mengaku pun segan, Ustaz. Handset lah, Ustaz. Kebanyakannya kan. Kebanyakan bila orang bangun, benda yang pertama dia capai mesti handset dia. Betul, Ustaz. Kan? Public phone dia. Betul. Maknanya dia nak tengok apa WhatsApp yang tak baca lagi, apa maklumat yang dia tak baca lagi, kan. Sebenarnya ulama mengajar kita bangun daripada tidur, bangkit tu kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir tak kisah, Ustaz. Subhanallah boleh? Tak kisah. Apa je zikrullah yang boleh mengingatikan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kalau kita nak tengok di tengah ini, antaranya adalah doa. Doa yang disarankan oleh ulama. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah pun menghidupkan kita setelah mematikan kita. Rupanya tidur ini adalah saudara kepada mati. Ulama menyebutkan bahawa an-naum akhul maut. Tidur ini saudara kepada mati. Sebab itu bila kita dibangkitkan kembali ke dunia ini, maka kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka baca doa. Baca doa, ingat Allah, zikir Allah. Mudah-mudahan hidup kita pada pagi itu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya, bila kita dah bangun, bersungguh-sungguh bangun di awal pagi, kita zikir pada Allah, baca doa, nak pakai baju. Ulama juga menulis bahawa faiza labista siyabaka fanwi bihi imtisali amrillah fi sitri auratika. Bila kita bangun pagi, kita nak pakai baju, maka kita kena niat untuk mengikuti suruhan Allah, iaitu pakai pakaian yang menutup aurat kita. Kena mulakan dengan niat. Okey, baik Ustaz, kita pun nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Silakan. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, marhaba ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 wahid wa 20. Okey, semua murid kita masih lagi steady? Boleh Oh, senyum tu okey lah tu. Okey Ustaz.
mungkin boleh sambung sedikit lagi. Okey, terima kasih Luqman. Okey, tadi kita membicarakan bila kita bangun tidur, kita nak pakai pakaian, maka tentunya kita kena niat untuk mengikuti suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup aurat. Kenapa kita perlu tutup aurat? Mungkin kita boleh tanya pada pelajar kita ni. Betul. Tanya yang perempuan lah Ustaz. Okey. Okey. Imran. Imran, okey. Kenapa kita perlu tutup aurat dalam kehidupan seharian kita? Untuk menjaga diri Ustaz. Okey, terbaik Imran. Sebenarnya adab kita diajar untuk menutup aurat ini adalah untuk menjaga kehormatan diri kita. Pelajar-pelajar sekalian, aurat ini tidak boleh didedah melainkan ada keperluannya. Perubatan dan sebagainya. Maka selain daripada itu, kita perlu pelihara aurat kita. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, wahzar an yakuna qasduka min mura'atil khal. Bila kita pakai pakaian tuan-tuan, pelajar-pelajar sekalian, tentunya kita harus niat jangan cari perhatian manusia. Jangan buat perkara-perkara amalan selain daripada niat untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Buat tu kerana Allah, pakai pakaian kerana Allah, kan? Buat kerja kerana Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, faja'alnahu haba'an mansura. Bagi orang yang melakukan amalan bukan kerana Allah, maka seperti debu yang berterbangan, maka sia-sia sahaja. Sayang Ustaz. Sayang. Sebab itulah kita pakai pakaian pun jauhi daripada untuk mencari perhatian manusia. Carilah perhatian Allah, nescaya orang pun akan datang automatically pada kita. Betul tak Rahman? Betul. Alright. Seterusnya. Okey, selesai tadi kita bicara tentang adab berkaitan tentang bangun pagi. Okey, sekarang kita nak masuk bab apa Ustaz? Bila kita bangun pagi, biasa Luqman buat apa? Bangun pagi ke mana? Bangun pagi kita biasalah Ustaz, kan? Pergi ke tandas lah. Kan? Bagus. Bijak Luqman. Okey, seterusnya bila kita bangun pagi, kita akan ke tandas. Maka bab yang seterusnya ialah bab adab dukhul al-khala. Bab pada adab kita masuk ke tandas. Biasa kalau kita sekarang ini kita masuk tandas, masuk keluar. Betul. Tapi sebenarnya dalam masuk ke tandas ni ada pelbagai adab-adab yang boleh kita belajar dan kita boleh lazimi dalam kehidupan seharian kita. Betul. Baik, yang pertamanya faqaddim fid dukhul rijlaka yusra. Bila kita masuk ke tandas, kita mendahulukan kaki sebelah kiri. Wa fil khuruji rijlaka yumna. Bila kita keluar, kita dahulukan kaki sebelah kanan. Kerana dalam Islam, kanan ini cukup sinonim dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang suci. Manakala bagi sebelah kiri, cukup sinonim dengan benda bila kita masuk ke tempat yang kotor, kan? Sebab itu dalam Islam, di akhirat nanti, Nabi SAW pun selalu mendahulukan kanan untuk buat benda-benda yang baik. Di akhirat nanti, bila kita nak disampaikan buku amalan kita, yang baik itu disampaikan di sebelah kanan. Kita akan ambil sebelah kanan. Maka kerana itulah ulama mengajar kita, nak masuk tandas, masuk sebelah kiri, nak keluar keluar sebelah. Tapi ramai kita tertukar Ustaz Masuk kanan, keluar kiri. Kadang dia ikut dan je. Sebab terbiasa Ustaz. Kadang-kadang dua belah masuk. Dua masuk. Itu lagi hebat. Itu dahsyat, Okey. Itu yang tak patutlah. Maknanya masuk sebelah kiri, keluar sebelah keluar sebelah kanan. Baik. Okey. Bila dah masuk, tentunya kita kena baca baca doa. Okey, dalam kitab disebut doanya bismillahi a'udzubillahi minarrijsin najsi al-khabisi mukhbisi asyaitani ar-rajim. Tetapi ada banyak lagi doa-doa yang biasanya kita baca di dalam kehidupan seharian kita. Mungkin kita boleh minta pelajar-pelajar kita Muhaimin. Apa doa yang biasa Muhaimin baca bila Muhaimin masuk ke tandas? Mungkin boleh kongsikan. Kongsikan Muhaimin, silakan. InsyaAllah. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Yang bermaksud ya Allah, jauhilah aku daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Okey, terima kasih Muhaimin. Banyaklah doa kalau kita pendek je doa ya Ustaz. Pendek dan banyak doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baik, kalau tadi kita masuk, kita ada doa, masa kita keluar pun ada juga doanya, iaitu ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Boleh panjang sikit Panjang sikit. Aku berlindung kepadamu ya Allah, mohon keampunan dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, azhaba anni ma yu'zini, yang telah memperedarkan benda keburukan yang boleh menyakiti diriku. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan mengekalkan benda yang manfaat yang baik dalam diriku.
Adab yang seterusnya ialah wala tastashib syai'an alaihi ismullahi wa rasulih. Masuk dalam tandas ni tak boleh kita bawa benda-benda yang ada tulisan nama Allah dan Rasulnya. Okey. Kerana kita diajar untuk menghormati perkara-perkara yang suci. Allah, Nabi Muhammad SAW, benda yang perlu kita hormati. Ya, betul. Maka Islam melarang kita buat kerja macam ni, bawa benda dalam tempat yang kotor. Tak seperti yang tandas kan? Dan seterusnya ialah wala tadkhul hasirar ra'si wala hafiyal qadamain. Masuk dalam tandas, jangan masuk dalam keadaan kepala kita terbuka. Ulama ajar kepada kita masuk dalam tandas ni paling-paling tidak pun kalau ada baju, ambil baju letak atas kepala kita. Ataupun ada towel, letak towel atas kepala kita, kan? Atau paling-paling tidak pun ambil tangan letak atas kepala kita. Untuk kita tutup kepala kita, sebab ada riwayat menyebutkan bahawa syaitan, jin, dia mengambil najis dan meletakkan di atas kepala kita. Maka kita nak berlindung daripada perkara-perkara yang tidak baik. Maka sebegitu. Dan wala hafiyal qadamain. Jangan pula kita masuk dalam keadaan berkaki ayam. Tak ada selipar. Tak pakai selipar lah dalam tandas. Kenapa kita perlu pakai selipar, Luqman, bila dalam tandas ni? Sebenarnya kita nak menjaga terutama dari sudut kebersihan. Kita tak nak nanti kita terpijak benda yang tak sepatutnya, kan? Terpijak emas sebagai contoh di dalam tandas, kan? Emas, kan? Terbawa keluar dalam bilik, sudah jadi bilik tu kotor. Kemudian untuk keselamatan, takut nanti bila kita masuk dalam tandas licin, air banyak, takut nanti kita tersadung. So adab yang kita belajar pada hari ini bukan setakat untuk memperelokkan diri kita, tetapi untuk menjaga kebersihan, keselamatan. Maka Islam ini cukup indah. Dia jaga diri kita untuk nampak elok, bahkan untuk menjaga keselamatan dan kebersihan dalam diri kita. Baik Ustaz, kita pun dah cerita panjang lebar. Jadi setakat ni untuk pelajar-pelajar kita. Okey, hal indakum as-soal. Ada tak apa-apa soalan nak diajukan kepada Ustaz? Ataupun Ustaz nak tanya kepada anak murid kita, Ustaz? Tentang yang telah dibicarakan tadi. Okey. Okey, Nu'man. Kalau ada, angkat tangan. Saya Nu'man. Ustaz. Kan? Nu'man ada? Okey, silakan Nu'man. Ada Ustaz. Okey. Tafadhal. Nu'man, apa maksud doa yang Ustaz bacakan tadi? Wa qul indad dukhul bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najisi al-khabisil mukhbisi asyaitanir rajim. Mungkin Nu'man boleh kongsikan. Dengan nama Allah, aku berlindung daripada najis dan syaitan jantan dan betina. Okey, terima kasih pada Nu'man. Okey, bagus. Baik. Subhanallah. Boleh kita teruskan? Boleh, silakan Ustaz. Okey. Antara adat-adatnya lagi ialah wa antastabra'a minal bauli bitanahnu. Bila kita qada hajat, kita kencing, adabnya ialah kita beristibra'. Beristibra' dengan bertanahnuh, iaitu berdaham. Tanahnuh ini berdaham. Berdaham ini adalah untuk kita melawaskan kencing kita. Kita tak nak nanti bila kita bangun ada lagi kencing air yang saki-baki itu dan akhirnya melekat pada pakaian kita dan menyebabkan nanti solat kita tidak sah. Kan sebab kita menanggung najis. Mungkin Ustaz boleh tunjukkan sikit tak cara berdaham yang yang dibenarkan. Begitu kan? Okey. Saya rasa Luqman pun pandai kan? Baik. Maknanya kita, tetapi kalau kita dah yakin, contoh kita kencing, kita yakin bahawasanya kita dah tak ada dah saki-baki air kencing itu. Kita boleh juga berdaham. Kita ambil pahala sunnah. Mengikuti apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam, kan? Tamam. Baik. Kemudian wayam bagi an tu'iddan nabla qabla qada'il hajah. Bila masuk tandas ni kita nak qada hajat. Dan ulama mengajar kita bila kita nak qada hajat, paling-paling tidak kita kena sediakan batu sebelum kita qada hajat. Penulisan ini sejak beratus-ratus tahun pada dahulu, ratus tahun dahululah, kan? Makna pada zaman dahulu mungkin mereka terhad penggunaan air. So mereka cadangkan bila nak qada hajat sediakan batu. Sebab batu antara alat bersuci. Kalau kita nak relatekan dengan zaman sekarang, Luqman, artinya pada zaman sekarang ini sebelum kita ke tandas, pastikan dalam tandas tu ada air. Kena cek dulu. Kena cek dulu. Betul. Sekarang ni pun kalau ada batang paip pun belum tentu lagi ada air. Betul, betul tak? Ustaz. Betul. Jadi kita kena pastikan bahawasanya dalam tandas tu ada air. Sebab nanti kalau kita melepas air tak ada, dia membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Betul tak? Dalam Islam la darara wala dira. Kita tak boleh menyusahkan diri kita dan tak boleh juga kita menyusahkan pada orang lain. Baik, wa in kunta fi sahra'i fa abrid an uyunin nazirin.
Bila kita nak qada hajat di tempat yang terbuka, disebut sahra'i ini maksudnya ialah di padang pasir. Okey. Ulama terdahulu menyebut di padang pasir, maka carilah tempat yang jauh daripada pandangan manusia. Kalau dahulu dia orang qada hajat di padang pasir, zaman sekarang ni agak-agak kat manalah kalau emergency. Kan? Betul. Mungkin kat mana Luqman? Di lorong-lorong Ustaz. Di lorong-lorong ataupun di padang ke, boleh jadi di pantai ke. Maka cari spot-spot yang orang lain tak nampak. Di mana? Di tempat-tempat yang jauh daripada pandangan orang. Barulah kita qada hajat kita. Kemudian wastatir bi syai'in in wajadtahu. Kalau ada benda yang boleh kita lindungkanlah. Sebab itu P. Ramlee Luqman, dia buat cerita ada seorang penarik beca tu dia melepas dalam semok. Maknanya dia mengelakkan daripada pandangan orang. Ya, betul. Dia melindungkan diri dia dalam keadaan semok supaya orang tak perasan. Sebab tu bila orang tak perasan, P. Ramlee pergi curi dia punya beca. Okay. Baik, ini adalah kenapa? Kenapa bila kita diajar supaya jauh daripada pandangan manusia, untuk kita lindung diri kita daripada benda-benda yang kita boleh lindung, adalah tujuan untuk menjaga kehormatan diri kita. Betul. Supaya kita tidak mengaibkan diri kita. Pelik pula nanti kan kalau kita melepas di tempat-tempat yang orang mudah nampak, kan mengaibkan diri kita, tidak molek. Betul. Okey. Seterusnya, wala takshif auratuka qabla al-intihai ila maudi'il julus. Jangan kita buka aurat kita sebelum kita sampai di tempat yang kita nak qada hajat. Okey. Maksudnya kalau kita nak qada hajat di tempat yang terbuka, kita pergi dulu di tempat itu, barulah kita qada hajat kita. Dan pastikan tak ada orang nampak. Pastikan tak ada orang. Kalau ada orang, cari tempat lain. Bahaya. Okey. Maksudnya kalau kita nak relate dengan keadaan sekarang ni, Luqman, maksudnya ialah macam pelajar-pelajar kita ni, dia orang ni stay di asrama. Okey, dia lagi ada bahaya dom, kan. Dom asrama dia orang ni, kalau dia orang nak melepas sekalipun nak qada hajat, kan, jangan kita buka aurat kita di dalam bilik. Buka nanti di dalam tandas. Cuma Ustaz, kadang-kadang kalau duduk kat hostel ni Ustaz, dia masalah ada pintu tu Ustaz. Tak ada apa celah orang kata. Mudah ditendang kan, orang mudah nampak. Angin tiup terbuka pintu. Maksudnya ialah kita kena pelihara aurat kita. Sebelum kita nak qada hajat, pastikan dalam perjalanan itu kita menutup aurat, dan sampai dalam tandas barulah kita buka aurat kita. Bila kita pandai untuk menjaga aurat, insya-Allah kita akan dihormati oleh Allah Taala, dihormati oleh orang ramai, kerana kita menjaga maruah diri kita. Okey. Seterusnya, wala tastakbil syams wala al-qamar wala tastakbil qiblah wala tastadbiruha. Bila kita nak qada al-hajat ini semuanya bercakap tentang qada hajat ni. Okey. Kita janganlah menghadap matahari. Ulama mengajar kita untuk kita jauhkan daripada menghadap matahari ataupun kita menghadap bulan. Kita jangan menghadap bulan. Ataupun jangan kita menghadap kiblat. Okey, kita nak tanya kepada pelajar kita. Sumayyah. Okey, Sumayyah di hujung sana. Di hujung ni. Sumayyah, kenapa kita diajar untuk tidak menghadap kiblat sewaktu kita qada hajat kita, berak ke kencing dan sebagainya? Kenapa? Limadha ya Sumayyah? Sebab kita nak hormat. Kita nak hormat kita punya kiblat. Okey, terima kasih Sumayyah. Kerana kita diajar kiblat ini tempat yang suci. Maka tentunya ialah kita nak pelihara dan kita kena menghormati tempat suci ini. Di sekecil-kecil perkara sebegitu kita tekankan, mudah-mudahan kita akan lebih beradab selepas ini. Betul Ustaz. Betul tak Luqman? Betul. Maksudnya ialah kita jangan menghadap kiblat ataupun kita membelakanginya di tempat yang awam lah. Tetapi kalau di rumah, kalau tandas dalam rumah, hukumnya telah menjadi harus. Artinya kalau menghadap pun tak apa, tapi harus. Semoleknya kita elakkan daripada menghadap. Mana kata kalau nak buat rumah tu pastikan tak menghadap kiblat. Sebab sebolehnya perkara yang penting sewaktu kita nak buat rumah, kita pastikan tandas yang kita nak buat tu, yang bertekad-tekad tu, jangan menghadap kiblat, jangan kita membelangi kiblat. Kerana walaupun hukumnya harus, tetapi seeloknya ialah orang Islam kena mengelak daripada untuk menghadap dan juga membelakangi sewaktu kita qada hajat kita. Baik. Ini adalah satu adab yang kecil sahaja tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya. Okey. Lagi dalam bab adab dukhul al-khala. Wala tajlis fi mutahaddasin nas.
Jangan kita tajlis ni maksudnya qada hajat Okey. dalam keadaan tempat tumpuan orang. Tak boleh. Kita nak pergi qada hajat di tempat perhimpunan sekolah, tak boleh. tiba-tiba Tumpuan orang. Jangan. Sebab tu walaupun kita nak qada hajat di tempat yang terbuka sahra atau pada pasir, itu pun kita diajar untuk lari daripada pandangan manusia. Maka jangan kita cari tempat tumpuan orang. Kita melepas di tempat yang orang ada, jangan. Ataupun kita melepas di tempat yang akan menjadi tumpuan orang. Suatu contoh pasar malam atau mall kan. Mall kita tengok orang malam dah tak ada. So kita melepas. Tapi ingat esok orang akan datang lagi. Betul. Benda ni akan menyusahkan nanti cleaner, makcik cleaner, susah dia orang. Kan nak mengaut pula emas-emas di tepi jalan. Maka jangan. Maksudnya ialah jangan kita melepas di tempat yang tumpuan orang ramai. Itu relate dengan keadaan sekarang lah. Alright. Okey, baik Ustaz. Jadi kita nak istirahah lafaz. Okey. Jadi insya-Allah kepada anda semua, istamiru ma'ana wa la tadhhab ila al-akhar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Okey Ustaz, alhamdulillah kita dah banyak bicarakan tentang topik pada hari ini. Jadi Ustaz, boleh teruskan. Okey, kita teruskan dengan adab masuk ke tandas lagi Luqman. Okey. Wattaqi fi julusika 'ala rijli yusra. Masa kita duduk untuk qada hajat itu, kita kena tekankan kaki sebelah kiri. Wala tabul qa'iman illa an daruratin. Jangan kita kencing berdiri kecuali dengan keperluan, contoh perubatan dan sebagainya. Sebenarnya dalam sains menunjukkan bahawa bila kita qada hajat dalam keadaan kita duduk, disebutkan dalam kajian sains kita punya postur badan itu dalam keadaan relax, tidak stres. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan straighten kita punya rectum. Kedudukan saluran najis kita tu akan dalam keadaan straight. Dan yang ketiga, kita punya anal canal tu, saluran untuk najis keluar tu dalam keadaan yang baik. Sebab itu bila kita duduk, pergerakan najis kita ini dalam keadaan yang baik untuk dikeluarkan. Sebab itu saranan ulama ini telah pun dibuktikan oleh kajian sains kita. Baik, seterusnya, bila kita dah qada hajat, kita masuk pula bagaimana untuk kita bersuci. Antaranya ialah kita menggunakan konsep istinja. Istinja ini ialah kita menghilangkan najis di tempat keluarnya najis. Antara alat untuk kita istinja, antaranya ialah batu air. Kan? Antara kedua-dua ini, tuan-tuan sekalian, pelajar-pelajar sekalian, kita boleh guna dua-dua. Ataupun kita pilih antara salah satu antara mereka. Wajma' fil istinja' baina isti'malil hajar wal ma', kita boleh gabung air dan juga batu. Ataupun kalau kita fa iza aratal iktisar ala ahidima fal ma'u afdal. Yang paling afdalnya ialah menggunakan air. Batu dan air, afdalnya air. Wa in iktasarta ala al hajar fa alayka an tasta'mila salasata ahjarin. Kalau kita nak guna batu, cari batu yang tiga bilangannya tiga batu, tiga biji batu kan. Okey Ustaz, bila Ustaz sebut tentang batu Ustaz, boleh ke kita istinja guna kaca Ustaz? Baik. Kalau guna kaca, alat untuk istinja ni dia tidak boleh memudaratkan diri kita. Contoh Luqman, durian. Durian kan ada banyak duri. Kalau kita sapu kan pasti melekat, tetapi tak boleh sebab durian memudaratkan diri kita. Walaupun dia kesat nanti, tapi dia memudaratkan. Memudaratkan. Okey, faham? Karipak ataupun ketupat 3 bucu kan? Boleh kita guna? Tak boleh sebab ketupat itu makanan. Tak boleh jadi alat istinja. Sebab itu kalau kita nak guna batu, cari batu 3 biji ataupun satu batu tu 3 bucu. Tahiratai yang suci, munasyifatil lil ain yang boleh mengesat najis kita. Mengesat najis ini untuk guna istinja ni, kalau najis tu dah berselerak sampai ke atas muka, maka kita tak boleh guna istinja. Istinja ni hanya mengesat najis pada tempat keluar najis. Depan dan belakang. Kalau dah melerak sampai ke tangan apa, tu tak boleh. Alright. Seterusnya, fa in lam yahsul inqa'u bi salasatin fatam min khamsatan aw sab'atan ila an yanqabil itar. Kalaulah kita buat 3 kali. Istinja ni dia kena buat 3 kali. Kalau dia kata saya dah sapu 1 kali dah suci lah, tak boleh. Dia kena 3 kali. 3 kali Tapi kalau 3 kali tak suci, dia boleh buat 4 kali. Tetapi yang lebih baik ialah dia mendekati bilangan yang ganjil. Kerana itu sunat. Alright. Dan wala tastanji illa bil yadil yusra. Jangan kita beristinja menggunakan tangan kanan, kita guna tangan kiri. Sebab kalau kiri ni lebih sinonim dengan kita nak basuh sebab kotor dan sebagainya. Dan
Last sekali Luqman. Okey. The last but not the least. Okey. Kita baca doa. Okey. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Okey. Ya Allah, sucikan hatiku daripada nifaq dan cantikkan kemaluanku daripada kejahatan, yakni zina. Okey, Alright. baik. Jadi mungkin murid kita Ustaz nanti kalau contoh tiba-tiba dekat sekolah kan. Ya. Tak ada orang kata air, Ya. boleh gunakan batu Ustaz Boleh, boleh tapi guna batu. itu dululah. Sekarang dalam tandas pun dah ada tisu. Tisu senang. Boleh guna tisu. Betul. Tisu kalau ada satu tisu, kerat 3. Yelah. Potong 3 ataupun ambil 3 tisu. Kan habis pula batu kat sekolah Ustaz dirembak budak-budak. Jangan batu kat sekolah besar-besar Luqman. Betul besar ya. Nanya nanti. Okey. Okey, baik. Okey, Silakan. kita teruskan soalan dengan Okey, boleh. para pelajar kita. Okey. Okey, Ustaz nak tanya soalan ni. Okey. Semua ready? Hal Alhamdulillah. antum tasta'idun? Ya jamaah? Okey. Semua ni muka nampak ready ni. Daripada betul. semalam Semua ni dah ready, ready. semangat semua Baik. ni. Ya, soalan pertama. Okey, kita minta uskur isnaini adab al-istiqazi minan naumi. Okey, siapa boleh? Baru kita bincang tadi. Baru kita bincang tadi. Okey, Izzah, silakan Izzah. Okey. Tafadhal Inza. اثنين آداب الاستيقاظ من النوم أولا قراءة الدعاء Ya. وثانيا Awwal ma yajri. أول ما يجري على قلبك ولسانك ذكر الله. Sahih ya Ustaz? Bagus. Tepat Okey. sekali. Good job. Cantik. Maksudnya adab kita bangun tidur, yang pertama doa kepada Baca Allah doa. Taala, yang kedua yang melintas dari kepala kita tentunya zikir kepada Allah Zikir Taala. kepada Allah Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Maniyatu allati hasu 'alaiha al-Imam Al-Ghazali 'inda lubsi asyab. Okey, siapa boleh tolong bantu? Okey, Man. Siapa nak Siapa jawab? nak tolong jawab? Saya Okey, Ustaz. Imran, Okey, tafadhal. silakan Imran. Ya. The handsome guy. An-niyah allati hasu 'alaiha al-Imam Al-Ghazali inda al-lubus siyab liimtisal awamirillah fi sitril aurah inda al-lubus siyab. Okey. Okey, tepat. Maknanya apakah yang digesa oleh Imam Ghazali bila kita pakai baju? Tentunya kita mengikuti suruhan Allah dalam menutup aurat kita. Okey. Kita boleh pergi soalan satu lagi? Boleh. Silakan Ustaz. Seterusnya, yang ketiga. Uzkur hikmah nahyi hafiyal qadamain fi dukhul khala. Apakah hikmah dilarang untuk kita berkaki ayam dalam tandas? Makin susah soalan Ustaz Susah soalan dia. Ini kalau boleh jawab dia 10 markah. Okey, 10 markah. Silakan. Okey, siapa boleh jawab? Okey, siapa boleh? Saya Ustaz. Okey, silakan. Saya Ustaz. Okey, silakan. Maisarah. Hikmah nahyi hafil qadamaini fi duhulil qada. Awalan bi sihhatil badani min firusah wa thaniyan bi ibtiadi an najasah. Kita tepat sekali. Hikmahnya untuk kita jauhi daripada kotoran dan untuk kita memelihara keselamatan kita. Okey, baik. Boleh lagi Luqman? Boleh Ustaz, silakan. Okey, Kita ada silakan. 2 lagi soalan Ustaz Dua lagi. Okey, Okey, boleh. Uskur Kita habiskan. salasah min adab dukhul al-khala. Okey, apakah sebutkan 3 adab masuk tandas? Okey, siapa yang boleh? Okey, siapa? Silakan. Siapa yang nak jawab? Ya Ustaz. Okey, silakan Muhaimin. Ya Ustaz. Okey, tafadhal Muhaimin. Okey. Salah min adab dukhul khala wahidan faqaddim dakhala faqaddim fi dukhul rijalaka yusra thaniyan Ya. wala tastabhib syai'an alaihi ismullah wa rasuluh. Okey. Thaniyan wala tadkhulu harisan ra'si wala hafiyan Qadamain. Okey, terima kasih. Tamam. Tamam. Ni makan penuh Ustaz Makan penuh. Oh. Ni satu betul-betul baca teks kitab ni. Okey, soalan seterusnya. Okey, as-soalul akhir. Soalan akhir. Okey, uskur isnain min adab qada'il hajah fi sahra. Adab kita melepas di padang pasir. Okey. Ni siapa Okey. yang ada pengalaman ni? Siapa ada pengalaman? Siapa yang ada pengalaman? Okey, Siapa sebutkan. yang pernah? Okey. Okey. Okey, Sumayah. Sumayah tak ada pengalaman kan? Pengalaman. Okey, silakan. Tafadhal ya Sumayah. Tak ada. Okey. Adab qada'il hajat fi sahra. Awalan fa'ab'id an uyunin nadirin. Ya. ثانيا ولا تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضوع الجلوس.
Okey. Oh, sah Ustaz, ada pengalaman. Lancar jawapannya. Lancar je betul kan? Tak apa. Maknanya dia jauh daripada pandangan manusia. Betul. Yang kedua je, dia memelihara keaiban dia lah. Ya, betul Ustaz. Baik Ustaz, kita dah habis tentang soalan pengukuran. Mesti Ustaz boleh sambung sedikit lagi tentang kita punya tajuk pada hari ini. So hari ini kita melihat bagaimana kita bincang tentang adab bangun tidur. Okey. Dan yang keduanya adab masuk ke dalam tandas. Okey. Kalau kita boleh masuk satu lagi. Boleh Ustaz, silakan. Baik. Kalau kita ke tandas tadi, untuk kita qada hajat tadi, wala tabul fil ma'ir raqi. Okey. Wa tahta syajarah musmirah wala fil juhri. Kalau kita nak kencing Luqman, jangan kencing di air yang tenang. Oh. Kan biasa kita dengar air tenang, jangan disangka tak ada buaya. Betul. Tapi bukan kita nak kata dalam air tenang tu ada buaya, tidak. Tetapi dalam air yang tenang ini, kalau kita melepas di situ, kita kecil di situ, air itu akan jadi air najis. Oh. Jadi orang lain nak guna tak boleh. Tapi kalau kita nak kencing dalam air yang mengalir, dibolehkan. Tidak ada masalah. Macam di sungai boleh lah? Boleh. Okey. Dan watah tahsajarah al-musmirah. Tamam. Kita nak qada hajat di tempat yang pohonnya rimbunan buah-buahan. Boleh tak? Macam mana Ustaz? Kita nak qada hajat di tempat pohon, pokok-pokok yang banyak buahnya. Macam mana Ustaz? Boleh ke tidak? Tak boleh. Tak boleh Nanti kesian. Pokok yang banyak buah nanti, orang nak datang ambil buah nanti kan. Orang nak kutik-kutik buah, kan tertukar. Ya, betul. Masalah tuan. Dia rasa lalu mana jadi masam Ustaz. Salah ambil, rupanya benda lain. Tu jaga. Kita jangan menyusahkan orang. Jangan kita susahkan diri kita dan menyusahkan orang kan. Di tempat yang ada buah-buahan, tempat yang menjadi tumpuan orang ramai, kita tak boleh qada hajat di situ. Wala fil juhri. Dan jangan kita qada hajat di tempat yang lubang. Contoh kita kencing di lubang-lubang kan. Kita takut dalam tu ada binatang-binatang buas. Okey, anaconda dan sebagainya contoh kan. Jadi tak kadang kita pula mudarat nanti kan. Sebab itulah adab-adab ini sebagai yang Ustaz sebutkan tadi, dia untuk memelihara diri kita dan juga untuk memberikan keselamatan diri kita, memperelok diri kita. Baik Ustaz. Okey Ustaz, Ustaz ada lagi soalan untuk diajukan kepada pelajar kita? Ada. Okey Ustaz. Alright. Kita nak tahu juga pelajar kita ni fokus ataupun tidak. Okey. Seterusnya. Okey, sambungan daripada tadi, siapa tadi? Sumayyah kan? Sumayyah dah jawab. Uzkur ad-du'a inda dukhul khala. Sebutkan doa bila kita masuk ke tandas. Okey, siapa boleh tolong jawab ni? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Irfa' yadai. Saya Ustaz. Okey, tafadhal ya Nu'man. Ya. Nu'man ni. Okey, tafadhal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, ini masa baca Ustaz. Selalu baca hari kan? Selalu baca lancar tu. Kalau tergagap-gagap nampak sangat. Okey Ustaz. Okey, seterusnya. Soalan kedua. Soalan seterusnya, uzkur ad-du'a indal faraghi minal istinja. Tadi kita dah sebut tadi. Bila dah selesai istinja, okey, apakah doa yang kita boleh baca? Okey, siapa yang boleh tolong jawab ni? Saya Ustaz. Okey, Izzah, lagi sekali Izzah, silakan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Okey, tapi Luqman bila kita nak baca doa istinja ni, kita tak boleh baca di tempat yang kita qada hajat tadi. Okey. Sebab tadi tempat yang kotor. So Jadi kita kena berpindah di tempat yang lain, barulah kita boleh baca doa tadi. Okey, baik. Baik. Teruskan soalan. Okey Ustaz, mungkin soalan terakhir. Soalan terakhir. Okey. Terima kasih. Bayin isnaini minal kaifiyatil istinja bil hajar. Sebutkan dua kaedah bagaimana kita istinja menggunakan batu. Okey. Okey, siapa boleh? Nak dua ke? Nak dua ataupun sebut banyak pun tak apalah. Silakan. Silakan, siapa? Okey. Silakan, siapa? Silakan Luqman. Tafadhal ya Imran. Imran. Isnaini min kaifiyah al-istinja bil hajar. Awalan an tasta'milu salasata ahjarin. Ya. Wasanian tahiratin. Okey, tepat. Terima kasih kepada Ustaz. Misya'atil ain. Okey. Okey, terima kasih kepada Imran. Okey, syukran. Terima kasih kepada Imran. Okey Ustaz, sebelum kita qabla an nantahi mungkin ayus nasihat atau khulasah an madah al-yawm. Baik, pada hari ini kita banyak membicarakan tentang adab kehidupan seharian. Kita lihat bagaimana anak muda sekarang ini adab
moral akhlaknya mungkin kita lihat ada yang terhakis. Ya, betul. Maka penting untuk kita salur dan kita pandu kembali mereka ini mengikut saranan ulama-ulama yang terdahulu. Dalam kitab yang kita belajar pada hari ini, banyak sekali adab-adab yang boleh membentuk diri kita untuk menjadikan anak muda sekarang ini menjadi pimpinan pada masa hadapan. Baik. Bukan setakat pintar pemikirannya, tetapi orang yang boleh tolak ansur, toleransi, berkasih sayang dan menghormati orang lain. Baik Ustaz. Jadi apapun kita, siapa pun kita, ingat jaga adab, bina adab dalam keluarga kita dan dalam diri kita. Okey, jadi setakat ini saja pengajian untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah Alina binti Ahmad, ibu kepada Wan Hafiz Daniel bin Wan Johari, calon SPM 2021 Syahda Ulia, mendoakan anak anda saya beserta rakan-rakan dipermudahkan menjawab SPM dan berjaya dengan cemerlang, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mazdi Amram bin Mamat, ayah kepada Mukri Samir Aiman, calon SPM 2021. Harapan agar anak saya Mukri Samir Aiman dan rakan-rakan berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2021 nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.